Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Summa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi tanzilih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sadaqallahul azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, fa'atini mahabbatak wa maghrifatak ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafa'kan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi dalam keadaan suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, inilah dia istimewanya bulan Ramadan, yang mana kita senantiasa berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan kita berpuasa. Tuan-tuan, puasa ni dia akan berakhir bila mana tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari, maka berakhirlah ibadat puasa ni. Maka kerana tu, bermula daripada malam tadi kita berniat, kemudian kita meneruskan puasa kita sampailah terbenamnya matahari, maka semuanya itu adalah dikira sebagai orang yang sedang beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada tazkirah Jumaat kita pada petang hari ini, kita ambil masa lebih kurang 10 ataupun 15 minit saja insya-Allah. Sebab saya pun risau juga, tuan-tuan. Kalau luar bulan Ramadan tak apalah, kan? Tuan-tuan yang biasa dengar saya khutbah, yang biasa dengar saya jadi imam, biasa kita suara tak pedas macam hari ni, kan? Hari ni dia pedas ya, dia jaga je. Pasal apa? Kerana ni bulan puasa. Saya takut sekejap lagi balik rumah bancuk minum air pula ni. Jadi haru. Jadi insya-Allah apapun juga, mudah-mudahan waktu kita adalah waktu yang mempunyai faedah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Tuan-tuan, kita hanya nak sambung perbicaraan kita berkenaan dengan beberapa perkara yang ada di dalam bulan Ramadan. Kerana kita nak Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Kerana kata ulama, manusia ni bila mana masuk dalam bulan Ramadan, maka dia akan jadi beberapa kategori dan juga kumpulan. Tuan-tuan, kita ambil dua kumpulan ni yang disenaraikan oleh ulama banyak. Tuan-tuan, ada macam-macam orang bila mana dia mendapatkan bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, ada dua golongan yang besar bulan Ramadan ni. Yang mana yang pertama sekali, ada orang yang dia dapat bulan Ramadan lalu dia menghayati bulan Ramadan. Tu yang pertama sekali. Maknanya dia bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia tahu dan juga dia faham dalam bulan Ramadan ni
nafsu telah pun turun. Kemudian syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka ini merupakan peluang untuk dia menggandakan lagi amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi pula golongan, kata ulama, iaitulah golongan yang apabila masuknya bulan Ramadan keadaannya biasa-biasa sahaja. Tuan-tuan, mungkin ada di antara kita yang hari ini kita dah berapa belah Ramadan? Kita dah 14 Ramadan. Nak menghampiri kepada separuh daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan, nanti lepas ni solat sunat witir, kita ada kunut witir. Tuan-tuan, menandakan apa? Kita dah habis separuh daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan, ada orang yang belum lagi berakhirnya Ramadan, misi masih lagi panjang. Tuan-tuan, tapi dia masih lagi lalai, dia tidak memperbanyakkan amal ibadah. Dan ada juga antaranya yang sekarang ni dia duk fikir macam mana untuk dia melakukan persiapan hari raya esok. Tuan-tuan, seolah-olah macam dia tak suka, dia tak berkenan dengan bulan Ramadan ini. Maka dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, tuan-tuan, kitab yang kita baca sikit je kita nak baca, sambungan daripada kuliah subuh kita pagi tadi. Tuan-tuan, dekat sini Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam dia berikan beberapa kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, dia kata raf'ud darajati. Dalam bulan Ramadan adanya kenaikan apa? Tuan-tuan, bukan kenaikan gaji, bukan dia. Bukannya kenaikan apa-apa bonus, bukan dia. Tuan-tuan, saya selalu sebut, kita untuk akaun dunia kita ada. Tuan-tuan, saving kita pun ada 2-3 saving, banyak saving kita. Tuan-tuan, tapi bagaimana dengan saving account untuk negeri akhirat besok? Sebab itu pagi tadi kita sebut, kalaulah ditanya kepada orang-orang yang simpan duit ni, dia nak buat apa simpan duit? Tuan-tuan, pasti dia akan jawab. Dia kata apa? Aku simpan duit ni untuk sakit pening hari tua nanti. Tuan-tuan, pernah tak kita terfikir macam mana esok kalau kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, di antara faedah bulan Ramadan ni raf'ud darajat, adanya kenaikan darjat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila kita tengok segala amalan yang kita lakukan, tuan-tuan, dia akan diganjari dengan ganjaran yang begitu besar daripada Allah. Kerana tu dalam sembahyang tak sah ni, kita baca daripada ayat suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang yang sebelum kamu turut berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa pada Allah. Tuan-tuan, ulama beritahu macam mana kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, nak jadi orang bertakwa pada Allah tak cukup hanya sekadar dengan angan-angan. Tuan-tuan, tak cukup hanya sekadar dia duduk kemudian mendiamkan diri dia. Kerana tu manusia senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam surah Al-Ankabut, kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka Allah akan tinggalkan dia dalam keadaan dia hanya berkata amanna, kami dah beriman pada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat ni nak habaq pada kita, manusia senantiasa akan diuji oleh Allah. Kenapa?
Kerana nak mendapatkan kedudukan yang istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu orang yang nak dapatkan takwa ni, dia bukan angan-angan, dia bukannya buat-buat, dia bukannya berpeluk tubuh. Dia kena melaksanakan, kata ulama, dia kena melaksanakan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, amal soleh yang kita lakukan ini, ianya mempunyai barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu orang yang masuk ke dalam syurga Allah ada banyak pintu. Tuan-tuan, syurga Allah Subhanahu wa taala ni pintu dia banyak. Kerana tu di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut syurga dan juga neraka itu dengan lafaz jamak. Maknanya dengan lafaz banyak. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabal jannah." Apabila masuknya sahaja bulan Ramadan, dibuka akan segala pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pintu banyak. Ada orang yang masuk ke dalam syurga Allah daripada pintu sedekah. Ada orang yang dia akan masuk ke dalam syurga Allah ni kita puasa. Tuan-tuan, sebab itu ada satu hadis Nabi SAW. Sesungguhnya di dalam syurga Allah itu adanya satu pintu yang dinamakan dia sebagai pintu Ar-Rayyan. Tuan-tuan, siapa yang akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, maka kerana itu ulama tafsir dia menyatakan bahawa seseorang akan mendapatkan takwa pada sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana dia memperbanyakkan dan memperhebatkan amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, amalan yang kita buat ni nampak macam tak ada apa-apa. Nampak macam tadi tak saat ni kita sembahyang, lepas ni kita balik Tuan-tuan, lepas balik terpulang masing-masing. Pasal apa saya kata terpulang masing-masing? Kerana puasa ni tak ada yang mengetahui, melainkan yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kadang-kadang nampak muka letih, kadang-kadang nampak muka macam tak larat Kita tahu dah ni bulan Ramadan mesti orang ni puasa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berpuasa itu ana ajzi bihi, akulah yang akan membalas secara khusus kepada mereka. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana tak ada orang yang tahu kita balik rumah ni kita terus berpuasa ataupun kita akan berbuka puasa, wal a'yazubillah. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi amalan yang kita lakukan ini ianya mempunyai nilai keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan, ni amalan yang kita buat. Fadhkuruni azkurkum. Manusia, kata Allah, kamu ingat kepada aku, maka nescaya aku akan ingat kepada kamu, kata Allah. Katanya ulama tafsir, Allah mengingat manusia birrahmah, iaitulah dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana Allah Taala mengasihi seseorang, bila mana dia buat amalan banyak pada Allah, Allah kasih kepada dia. Tuan-tuan, bila Allah Taala kasih kepada dia, di sinilah berlaku apa yang disebut oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam, raf'ud darajat, maka kedudukan dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa takfirul khati'at. Pada bulan Ramadan ada penghapusan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkataan Ramadan ni eja dia macam mana? Ra, mim, dad, alif, nun, Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan ni dia masdar kalau orang yang mengaji bahasa Arab. Asal perkataan dia apa? Ramdun. Tu asal perkataan dia. Tuan-tuan, apa dia makna ramdun? Makna ramdun adalah membakar
adalah kepanasan, maka ulama menyatakan apa yang nak dibakar pada bulan Ramadan ni, tuan-tuan, yang nak dibakar pada bulan Ramadan ni az-zunub, iaitulah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu bulan Ramadan adalah bulan latihan untuk kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu makna puasa, tuan-tuan, dalam Al-Quran ni ada perkataan yang perkataan itu sama tetapi memberikan makna yang berbeza. Antaranya saum dan juga siyam. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tuan-tuan, pada tempat hak yang lain ataupun dalam hadis, tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata apa? Saum adalah puasa. Tuan-tuan, yang kita tengah buat ni adalah saum, ianya adalah puasa. Ni bulan puasa, syahrus saum, dia adalah bulan puasa. Tuan-tuan, apa dia makna saum? Apa makna siyam? Siyam maknanya adalah menahan lapar dan juga dahaga. Itu maksud dia, tuan-tuan. Tapi puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada kita lebih pada siyam, iaitu apa dia? Saum. Tuan-tuan, saum ni maknanya apa? Maknanya adalah al-ibti'ad anil muharramat, menjauhkan diri daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana satu orang dia diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia insan yang sangat mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Ramadan ni, kata Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam, takfirul khati'at, Allah mengampunkan, menghapuskan segala dosa-dosa daripada hamba dia. Terakhir dia kata, banyak lagi, macam saya kata, kalau saya terus baca ni balik lagi tak tahu jadi apa. Yang terakhir dia kata, wa kasrus syahawati, dan pada bulan Ramadan syahwat akan hilang, syahwat akan patah, kata Imam Izzuddin bin Abdussalam. Dan tuan, syahwat ni apa dia? Syahwat adalah keinginan, tu maksud syahwat. Manakala bagi ulama sufi, makna syahwat adalah keinginan hak yang tidak elok. Tuan-tuan, kita ni yang kita nak potong adalah keinginan yang tidak elok. Tuan-tuan, bahkan nafsu yang Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada manusia. Tuan-tuan, saya dah cerita banyak kali dah. Nafsu ni sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu taala. Tuan-tuan, dia dibakar selama 1000 tahun. Bila dia dibakar selama 1000 tahun, diangkat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, taatlah kepada aku. Tuan-tuan, nafsu tak nak taat dengan Allah, lalu direndam lagi dalam api neraka 1000 tahun, diangkat balik semula. Tuan-tuan, nafsu tetap tak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan puasa ni, kasru syahwat, bila mana kita tahan lapar dan juga dahaga, dan juga pantang larang yang lainnya. Tuan-tuan, kita jaga benda ni, maka segala syahwat itu akan dapat dipatahkan, ianya dapat ditundukkan agar ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang berbaki ini adalah Ramadan yang kita buat dan juga akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sedikit saya nak ulang balik pengumuman yang dibuat oleh jawatan kuasa tadi. Tuan-tuan, saya nak buka ma'had, dan nama tu ma'had dia Rubat Al-Fatah. Nama ni bukan saya bagi, nama ni guru kami daripada Yaman. Dia kata tempat hang ni nama dia Al-Fatah, dia kata. Jadi tuan-tuan, kita nak buka ma'had tu, kita nak buka, dan juga pengambilan pelajar tak ramai, lebih kurang dalam 20 orang, lebih kurang macam tu.
Sebab kita lebih mementingkan kepada kualiti pelajar, dan kita dah ada tempat dah. InsyaAllah kita akan buat di satu rumah banglo, yang mana rumah banglo tu kapasiti dia ada 9 bilik semua sekali. Jadi kita akan letakkan pelajar dekat situ, dan adalah tempat nanti mereka akan mengaji. Jadi tuan-tuan, bila nak buka tempat pengajian ni, kita nak kena set up tempat pengajian tu. Kita nak kena buat tempat pengajian tu. Jadi ianya memerlukan dana. Jadi saya buka peluang lah kepada tuan-tuan semua untuk bersama-sama dengan saya, dan juga kalau ada yang nak berinfak zakat dan sebagainya, boleh untuk terus berhubungan saya. Untuk nombor akaun, ramai yang tanya, Ustaz, nombor akaun lagu mana? Tuan-tuan, lah ni kita dalam proses pendaftaran lah ni. Sekolah tak buka lagi, lepas raya esok, bergantung pada dana. Ada je kita jalan dan bawa masuk pelajar. Lah ni dalam tempoh pendaftaran lagi. Jadi akaun tak ada. Jadi siapa-siapa yang berhajat, yang nak infak zakat dan sebagainya, boleh berhubung terus dengan saya. Kalau tak dan hari ni, insya-Allah saya akan tarawih dekat sini hari Jumaat depan. Jumaat dan juga hari Sabtu. Mana-mana yang tak dan hari ni boleh bawa masa tu, insya-Allah. Jadi cita-cita saya ni, tuan-tuan, kita nak keluarkan produk pelajar yang berkualiti. Sebab saya tengok macam mana kawan-kawan yang belajar di Indon misalnya. Kata saya ada kawan-kawan daripada Indonesia. Kita tengok mereka ni hebat-hebat semua. Bahkan tok-tok guru kita pun sangat senang hati dengan orang-orang daripada Indonesia ni. Pasal apa? Mereka punya pesantren bermula daripada tempat mereka belajar tu, mereka kemas dah. Jadi mereka pergi ke luar negara hanya untuk melengkapkan dan juga mengemaskan ilmu yang ada pada mereka. Jadi tuan-tuan, tu yang kita nak buat. Tuan-tuan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ianya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.